Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Tanggal 30 Julai 1959 menjadi saksi keputeraan ke bawah duli yang maha mulia Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah di Istana Mangga Tunggal, Pekan Pahang. Baginda adalah cahaya mata keempat ke bawah duli yang maha mulia Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah ibni almarhum Sultan Abu Bakar Riayatuddin Al-Muazzam Shah bersama ke bawah duli yang maha mulia almarhumah Tengku Ampuan Afzan, almarhum Tengku Panglima Perang Tengku Muhammad. Kelahiran pewaris takhta bukan sahaja menjadi kebanggaan baginda Sultan, malahan turut dirai rakyat jelata. Saya bela dia masa tu umur dah 3 hari. Saya bela 3 hari tu terus selalu bela dia, tak bagi dah. Tak bagi itu dah, berhenti dah. Makna tadi dia saya teruslah saya bela. Tuanku tak adalah beragam, saya bela tuanku sampailah membesar dengan baik. Pengalaman baginda dalam mendalami ilmu persekolahan bermula di Ahmad Primary School di Pekan, Sekolah Rendah St. Thomas serta di Sekolah Menengah St. Thomas Kuantan sebelum melanjutkan pelajaran ke luar negara. Banyak kenangan manis baginda terpahat di zaman sekolah rendah. Saya masih ingat kenangan itu pada tahun 1970 saya belajar di Pekan ni lah. Dan memang setiap petang kita bermain sukan, main bola lah. Selepas saja habis bermain bola, saya suka panjat pokok kerana nak ambil buah rambutan semua. Janganlah panjat, nanti jatuh. Jadi dia ke bawah nak panjat je kok. Jadi bila nak buat je kok. Bagaimana yang kita orang buat masuk kaki bawah lipat tu kan, gayut pada dahan tu. Tapi hari itu saya terlebih sikit. Saya nak buat akrobatik. nak menunjuk konon saya ni boleh, tetapi saya tidak sedar iaitu masa pokok dahan pokok tu ada lumut dan saya terlicin daripada situ. Saya jatuh dan saya patah tangan sebelah kiri ni. Dan itu selepas saya dalam kesakitan, daripada 20 kawan saya hadir pada hari itu, cuma yang tinggal cuma 4-5 saja yang tinggal. Cabut aja. Cabut lari. Kira awak musbahat dah kira. Masa dia patah tu, saya sampai ke Kuala Lumpur. Dia pandang saya, dia suka. Masa tu tuanku dah naik atas katil yang nak bawa masuk dalam bilik operate itu, bilik yang patah tu. Orang lain tak boleh masuk, saya je seorang yang masuk sebab dia pegang tangan. So daripada situ saya seolah kehilangan kawan saya sebab saya dipindah daripada Pekan ke Kuantan. Kemudian saya terus tinggal di Kuantan, kita kehilangan kontak. Tapi setelah beberapa tahun kemudian baru saya jumpa kembali dan kita suka cerita pasal ni. Sebab saya seolah menyata kepada mereka kenapa lari tinggal saya. Ayahanda dia tanya, mana yang lain? Yang lain dah lari belakang dah. Apa? Takut agaknya. Jadi kamu tak lari. Siap kalang seorang, kualang seorang. Jadi bila dia buat masuk istana Mangga Tunggal tu, dia masuk dalam, lepas tu dia tanya. Nak kata? Nak kata tak? Lepas tu, dah jawab apa? Kita jawab lah. Kalau bagi tak lah.
Pengalaman bersekolah biasa menguatkan lagi jiwa rakyat dalam diri baginda. Banyak suka duka yang dikongsi bersama. Jadi dia ni selalu dulu memang suka sangatlah tertinggal barang alat-alat sekolah ni kan. Kuintan jadi marih ke apa ni rubber. Bukan panggil eraser, rubber kan. Jadi kalau tak ada tu bila dia memerlukan mendesak tu dia minjamlah dengan kuintan. Dengan saya pun pernah juga. Saya ingat gitulah. Tapi saya akan cakaplah kat dia, awak ni selalu sangat tinggal barang. Marah ke dia? Oh, tak marah. So ini yang saya ingat, masih ingatlah. Ini ada satu kenangan yang tidak akan lupai lah. Tuanku, dia mengikut jejak tu suka bola, suka main. Ya, saya memang dianggap sebagai seorang ahli sukan. Daripada kecil, sekecil-kecil 5-6 tahun, saya sudah berjinak dengan bidang bola sepak. Sudah tentu bola sepak sudah sebati dengan saya dan banyak juga kenangan-kenangan manis yang dapat saya masih imbau kembali. Kenangan saya sama dia ni, apabila dia jam 4. Kami dia jam 4 ini, boleh katakan hari-hari lawan bola dengan kelas-kelas lain ni. Biasanya sebelum waktu naik kelas lah. Memanglah kata sentiasa akan ada perlawanan seolah macam liga lah. Dan juga saya pun pernah ditegur oleh tuanku di mana dia sentiasa keep fit. Dia dengan fizikal dia nampak fit apa semua. Saya selalu ditegur lah dengan dia perut besar. Dan bersama ananda lelaki, tuanku suka main sukan seperti polo, bola dan bawa kita pergi tengok banyak majlis-majlis sukan-sukan seperti tuanku bawa adik-adik saya ke World Cup di Rusia. Borneo Mahmulia amat berpengalaman dalam bidang bola sepak, hoki, di mana Borneo sebelum ini banyak memegang jawatan-jawatan tinggi di dalam bola sepak internationally antarabangsa. Dan saya juga terlibat secara indirect dan direct dalam soalan urusan pentadbiran bola sepak di Malaysia, di Asia dan di dunia. Dan alhamdulillah saya anggap bola sepak adalah sukan utama. Suka polo apa mana dia main tu super macam ayanda. Saya akui polo juga satu sukan yang saya banyak menjiwai kerana itu telah menjadi sukan yang turun-menurun bagi keluarga di Raja Pahang. Sultan kesayangan rakyat Pahang ini terkenal kerana minat baginda kepada sukan, malahan menjadi jambatan tanpa halangan buat rakyat jelata berdamping dengan baginda. Tengku Alang ni dia jadi orang yang masa itu dia tak ada protokol dalam kelas. Maknanya dia sama macam kita murid lain. Orang kata boleh bertepuk tampar lah dalam kelas masa tu. Sejak dulu lagi, sejak saya mengenali tuanku dari zaman persekolahan sekolah rendah lagi sehinggalah sekarang, saya dapati, saya selalu tengok keberadaan tuanku ni memang tidak berubah. Dia masih baik, masih ingat dengan semua sahabat-sahabat dia dan juga dia amat prihatin dengan rakyat-rakyat di Malaysia ini, terutama sekali rakyat dari negeri Pahang. Pengalaman mematangkan usia. Tanggal 1 Julai 1975, baginda telah ditabalkan sebagai kebawah duli yang teramat mulia, Tengku Mahkota Pahang, seawal usia 15 tahun. Tugas ini membantu Tuanku Al-Sultan untuk lebih memahami masalah rakyat jelata,
Malahan, baginda turut dilantik sebagai pemangku Raja Pahang tatkala Paduka Ayahanda Sultan Ahmad Shah Al-Musta'in Billah ditabal sebagai Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-7 pada 28 April 1979. Ialah semenjak saya dilantik selaku Tengku Mahkota Pahang 44 tahun yang lalu dan juga menjadi pemangku raja dan menjadi sultan, dan saya mendapat banyak tunjuk ajar daripada pihak bonda saya dan ayahanda saya, dan saya terhutang budi dan sudah tentu ayahanda saya menjadi idola utama. Walau ditatang bagai minyak yang penuh, namun baginda telah dilengkapkan dengan pelbagai ilmu pentadbiran dan kepimpinan oleh Paduka Ayahanda Sultan Haji Ahmad Shah sejak kecil. Dan juga saya dapat mempelajari tentang peranan Ninda saya dahulu, satu ketika dahulu, yang juga telah memerintah negeri Pahang selama 42 tahun. Dan saya telah mendapat belajar daripada cara-cara almarhum Ninda saya mendekati dengan rakyat dan diikuti oleh Paduka Ayahanda saya yang juga banyak disayangi rakyat. So daripada situlah saya dapat belajar dan menghalusi cara-cara untuk saya mendekatkan dengan rakyat dan membantu rakyat dan membela rakyat di negeri Pahang ini. Alhamdulillah, sebagai rakyat Pahang kita bersyukur kerana tuanku pun bawah duli. Tuanku dah lama sangat menjadi Tengku Mahkota dan juga pemangku Raja Pahang, dan sekarang ni kita memerlukan seorang sultan yang betul-betul faham tentang rakyat. Kami percaya yang tuanku akan terus dengan legasi ayahanda baginda, berjiwa rakyat, sentiasa berat tentang rakyat dan sentiasa menziari, menengok keperluan rakyat, dan itu menjadi kebanggaan rakyat. Ada banyak peribadi Tuanku Al-Sultan yang saya mengikut. Satu adalah kesabaran Tuanku Sultan Pahang. Maksud kesabaran saya ialah Tuanku tidak terkejar nak beri satu direksi atau satu titah bukan kepada saya saja, tapi juga kepada kawan-kawan sahabat tuanku dan juga kepada orang kampung secara lembut dan secara jelas. Saya tengok kepada tuanku ni lebih tegas, lebih berhati kepada masalah rakyat dan lebih teliti, dan yang penting ni lebih mudah untuk didekati. Dan juga ada yang lain peribadi tuanku adalah tuanku punya hubungan bersama rakyat adalah satu hubungan yang sangat jujur. Sesiapa sekali boleh datang menghadap boleh menceritakan apa masalah, dan kepada tuanku akan beritahu kepada pihak yang berwajib menolong orang-orang kampung ni menyelesaikan masalah-masalah orang-orang kampung. Saya akan cuba mempelbagaikan aktiviti-aktiviti melibatkan rakyat jelata, khususnya dalam bidang sukan, kebajikan dan juga mana-mana musibah yang boleh saya turun padang untuk membantu dengan secara lebih dekat. Dan kenangan yang paling saya rasa banyak sekali ialah semasa saya mengiringi Koroli melawat masa-masa banjir, masa-masa kebakaran dan juga musibah yang lain, masa lemas di serata perusuk negeri Pahang, dan juga masa tuanku berpuasa, bersembahyang jemaah dengan penduduk-penduduk tempatan di kawasan yang berkenaan. Dan juga Koroli
Yang Maha Mulia Tunku Ampuan Pahang dengan pasukannya akan memasak bagi untuk masa-masa banjir di tempat-tempat perpindahan. Selain daripada itu, tuanku, ada juga kalau rumah yang rosak, tuanku akan bergotong royong bersama tentera kerajaan dan rakyat, macam kata membaiki rumah, mengecat rumah, membasuh rumah. Dan saya ingat di Canberra Highland, tuanku bersama rakyat bergotong royong membersih masjid, surat, mengecat. Memang tradisi raja dan rakyat berpisah tiada itu memang dibuktikan in terms of actions rather than words. Ini saya harap saya akan adakan satu pendekatan to accessible. Saya nak kalau boleh saya dapat mendekatkan diri saya dan jiwa saya dengan masalah rakyat, dan bukan semata-mata nak mendapat pujian ataupun tepukan, tetapi semata-mata nak kalau boleh menyelesai dan membantu yang mana perlu, sekadar mana yang saya mampu. Dan itulah antara usaha-usaha saya yang telah saya buat selama ini, dan saya akan meneruskan. Dan itu satu ilmu yang mesti dikekalkan selepas saya ke anda saya dan kepada keturunan Tuanku Sultan Abdullah juga. Jodoh bersama ke bawah duli Yang Maha Mulia, Tengku Ampuan Pahang, Tunku Hajah Azizah Aminah Maimunah Iskandaria binti almarhum Al-Mutawakkil Allah Sultan Iskandar Al-Haj diumpamakan setumbuk bagai gelang, sejodoh bagai cincin, sama cantik, sama padan. Saya begitu relax dengan anak-anak saya, dan saya tidak mempunyai barrier. Kadang-kala saya macam kawan dia, kadang-kala saya macam abang ataupun adik, dan kadang-kala macam ayah. Dan yang lebih penting, kita berterus terang dan kita berkongsi idea. Tuanku suka bersantap sama ananda, bersama 8 adik-beradik saya. Dan itu satu tradisi dikekal daripada saya kecil lagi dah. Di mana saya dapat ada masa, kesempatan untuk bersama dengan anak saya akan tumpukan masa. Itulah cara kita mendekat dengan anak-anak kita, supaya kita tidak ada mempunyai satu jurang dengan anak-anak kita. Untuk bonda saya dari kecil dulu memanglah garang dengan saya dan dengan anak-anak dia. Satu lagi benda dia punya hobi paling favourite dia masak. Bonda punya masakan, in my own opinion, paling sedap di dunia. Saya suka masakan isteri saya, Tengku Ampuan, dan antara lauk-lauk yang saya suka ialah taucu sotong, taucu ikan, golek ayam dan beberapa lagi. Dan kalau cakap pasal makan ni, tempoyak, ikan patin, ya, oh sedap sangat. Tuanku mari mula-mula kan, saya tegur sekilas. Ambil cendol sudah lama di Pekan ni. Saya sentiasa berhenti dekat riverfront di Pekan. Tiba-tiba dia suka selalu tukar, dia selalu mari anak-anak dia mari makan. Lepas tu dia istana-istana ada jamuan ke apakah selalu panggil sama saya ikut je. Cendol dia memang sedap, saya tak nafikan. Dan gerai-gerai tepi tu juga sedap juga. Dan berkaitan dengan kedai Wafi, yang nama kedai Wafi di Kuantan, yang mana tuan punya ialah bernama Tengku Abdullah.
dia berasal daripada Kelantan dan saya pun tidak tahu. Saya setiap pagi saya pergi ke sana, saya tak dimaklumkan nama dia Tengku Abdullah. Memang saya tak bagi tahulah, seganglah nantikan apa pula dia kata kan. Itu wartawan Cina yang tanya, tapi saya pun tak tahu. Dia tu wartawan, dia mari borak-borak tanya nama apa, saya pun cakap apa tu. Oh, dia sama nama. Tapi saya memang setiap subuh, selepas subuh saya pergi ke situ dan bersama dengan Karyah Masjid. Waktu aku mari pagi tu dia kata, oh nama sama dia cakap. Tak apa kedai tuanku dia cakap. Dan Alhamdulillah, nampaknya kedai itu nampak lebih maju. Dan roti canai memang sedap. Dan saya memang suka roti canai pun. Yalah sebab tuanku bukannya orang-orang biasa kan. Kalau macam datuk tu okeylah. Sebab kedai kita pun rasanya macam tak layak lah untuk dia nak datang sini lah. Dari pekan ke hutan belantara, tiada tanah yang belum baginda jejaki untuk mendengar dan menyelesaikan masalah rakyat jelata. Semoga berkat rimbun pemerintahan Tuanku Al-Sultan Abdullah sebagai Yang di-Pertuan Agong ke-16 berpaksikan sendi adat dan agama, mampu terus meneduhi kami, rakyat jelata. Raja dan rakyat berpisah tiada. Itulah kita harapkan Sultan kami nanti akan terus dapat menyumbang kepada rakyat Pahang dan khasnya dan amnya kepada seluruh rakyat Malaysia. Patut mengucapkan sembah tahniah kepada Tuanku sempena pelantikan Tuanku sebagai Yang di-Pertuan Agong yang ke-16 dan patut sebagai rakan sekolah Tuanku mengharapkan dan mendoakan semoga Tuanku sentiasa sihat sejahtera dan dapat mentadbir negara dengan adil dan saksama. Harapan saya kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Tuanku yang telah dilantik menjadi Yang di-Pertuan Agong ialah supaya dapat Tuanku memerintah dengan seadil dan sebaik mungkin. Begini juga adalah harapan saya peribadi saya dan juga harapan daripada rakan-rakan dan juga rakyat jelata. Semoga Tuanku dapat memerintah dengan semudah-mudahnya, dengan adil dan saksama. Saya ingin mengucapkan sembah tahniah atas pelantikan Tuanku sebagai Yang di-Pertuan Agong agar Tuanku menjalani hari-hari yang ceria, menjalani tugas-tugas agar Tuanku sentiasa sihat sentiasa. Kalah Tuanku!